Baik, saya mulai Mbak Rina ya. Iya. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang keluarga besar Fohowi tercinta. Luar biasa sekali, alhamdulillah kita bisa dapat ketemu lagi di acara Zoom yang istimewa Bapak Ibu. Hari ini Zoom spesial karena apa? Kita kedatangan tamu yang luar biasa, Miss Joy, Health Expert Fohowi dari kantor pusat China. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk meningkatkan imunitas selama pandemi. Nah, rasanya kita sudah tidak sabar lagi. Hari ini kita dibantu oleh Bapak Agus Pramito untuk menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Miss Joy. Baik Bapak Ibu, segera langsung saja kita sambut Miss Joy, Health Expert Fohowe Internasional Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Selamat siang Miss Joy, selamat siang Pak Agus. Ya, selamat siang Bu Kiki, selamat siang semua leader yang luar biasa. Halo Miss Joy, senang sekali hari ini. Halo. Keluarga besar Fohowe tercinta bisa bertemu dan berbicara langsung dengan Miss Joy untuk mendapatkan informasi mengenai meningkatkan imunitas tubuh selama pandemi. Terima kasih Miss Joy, silahkan. Halo. Hello. 好，那首先呢，我特别开心啊，特别开心，这个咱们这个侯总和咱们这个秦总能给我这个机会啊，然后和大家分享一些产品的知识。那我本身呢也是就是已经很久没有见到大家了啊，也是非常的想念大家。 Selamat siang semua leader yang luar biasa, keluarga Fohowe dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Miss Joy bisa ketemu lagi dengan Anda semua. Ya, jadi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Mr. Kevin, ya dan Mr. Nicholas dan juga kepada Anda semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada Zoom siang hari ini. Dan saya sangat senang sekali dan saya sangat kangen sekali bisa ketemu lagi dengan Anda semuanya. 每次见到咱们印尼的团队啊，我都感觉咱们这个团队在秦总的带领下啊，非常的专业。因为我从这里就能看到每一个人的视频的这个镜头都是打开的，每一个人都端坐在这个镜头这个屏幕前，然后认真的在听讲，我特别的钦佩这一点。Ya, dan saya juga sangat merasakan ya bahwa Anda semua ini profesionalnya sangat luar biasa ya di bawah kepemimpinan Mr. Nicholas. Saya melihat Anda semua tepat waktu membuka kamera ya sangat luar biasa sekali dan saya sangat terkagum sekali. 而且呢，我也非常的喜欢啊，自己个人非常喜欢和大家分享一些产品的知识，也希望呢，我能用我的一些知识呢，真正的来丰富大家去做市场、去市场一线给大家推广的一个资本。 Ya, dan saya sangat senang sekali ya membagikan testimoni maupun sharing kepada Anda semua tentang produk ataupun pengetahuan kesehatan yang saya tahu kepada Anda semua. Dengan ini menjadikan sebagai senjata Anda ya maupun pengetahuan Anda pada saat Anda mempromosikan produk-produk dari Fohowe. 那今天呢，可能我们会与以往的培训有些不一样，我们重点呢不会放在产品上，我们重点会针对我们现在全世界都在面临的这个新冠疫情啊，怎么样来做这个自身的一个健康的维护，以及怎么更好的去用咱们和之有德的产品。 Ya, dan seperti topik kita pada hari ini adalah meningkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi. Ya, jadi kita tahu bahwa sekarang pandemi di Indonesia dan di seluruh dunia itu belum berakhir. Jadi virus itu masih ada di sekitar kita. Jadi gimana caranya kita menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas tubuh kita dengan produk-produk Fohowe seperti ada PMD, ada Ola Liquid, ada Los Origos dan yang lainnya untuk menjaga tubuh kita dengan meningkatkan imunitas tubuh kita supaya kita bisa menang melawan virus ini.
那今天其实，我一进入到这个会议室，我能看到大家啊，就是有的人可能在这个公共场所，可能就一直在佩戴着口罩，这个是一个非常好的习惯啊，这是在公共场合这个避免病毒感染一个非常好的手段，大家一定要记得，不论你去什么地方，只要是不能保证社交距离的情况下，一定要做好个人防护。Ya. Dan kita bisa melihat ya bahwa yang hadir pada hari ini ada sebagian yang memakai masker, yang mungkin mereka masih di luar, dan Anda tidak bisa menjaga jarak dengan baik ataupun di situasi di sana itu tidak memungkinkan untuk kita melepaskan masker, dan ini adalah hal yang sangat bagus sekali ya. Jadi kita harus menjaga diri kita dengan baik, yaitu dengan memakai masker, menggunakan masker yang baik, menjaga jarak. Nah, itu yang harus kita perlukan di situasi pandemi seperti sekarang ini. 那我们废话不多说啊，就说咱们今天的主题会是以这个新冠疫情为一个引子，来看看怎么用我们的产品。那首先我们就一定要了解这个病毒它是怎么样攻击我们的健康的。Ya, dan hari ini kita akan membahas ya bahwa di tengah pandemi yang masih terus berkelanjutan, bagaimana caranya kita harus meningkatkan imunitas tubuh kita, menjaga tubuh kita ya supaya kita bisa menghadapinya. Dan kita harus tahu juga bahwa virus ini, virus COVID-19 ini ya bagaimana caranya dia masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu yang harus kita pelajari juga untuk topik dan Zoom meeting kita hari ini. 那首先一个呢，大家要知道这个新型的这个冠状病毒啊，它的传染率是非常高的。为什么？因为它能通过各种各样的渠道去传染，比如说可以通过飞沫传染啊，它这个病毒可以存活在空气中，可以附着在物体的表面，然后感染后来的这个患者。其他呢，还有它可以在这个气温适宜的条件下，它可以存活这个3到15天，这个也是一个它传染率极高的一个原因。Ya, dan harus kita tahu ya bahwa penyebaran virus COVID ini sangat luar biasa sekali, sangat cepat ya. Dan kita tahu kenapa kita harus memakai masker karena penyebarannya itu melalui udara ya ataupun cairan droplet ya si penderita ataupun si pasien COVID ya. Makanya anjuran dari pemerintah kenapa kita harus memakai masker. Nah, itu adalah penting untuk menjaga diri kita itu dari virus ini. Dan virus ini juga sangat cocok ya hidup di suhu yang stabil ya buat dia berkembang biak ya. Di sini kira-kira 3 sampai 15 hari dia bisa bertahan di suatu tempat yang menurut virus ini dia bisa berkembang biak dengan baik. Makanya kenapa pemerintah menganjurkan kepada kita menjaga jarak, memakai masker, sering mencuci tangan. Nah, itu adalah himbauan dari pemerintah supaya kita bisa terbebas ataupun terhindar dari virus corona ini. 而且我们大家都知道啊，在我们这个日常生活中，我们会接触到很多的这个致病菌或者是细菌之类的。那为什么有的时候我们没有生病呢？因为这些细菌在我们接触到的时候，会被我们自身的免疫系统而排除在体内之外啊。但是这个新冠病毒，这个新型的冠状病毒，它可以迷惑你的免疫力。也就是意思就是说，你的免疫系统会视其为正常的这个物质所以它才可以进入到我们的身体里，然后感染我们就是这个侵袭我们的身体健康。Ya, dan kita pasti semua tahu ya di sekitar kita itu pasti ada bakteri, ada virus ya selain virus corona ini. Kenapa? Ada sebagian virus ataupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita itu kita bisa dengan antibodi kita yang kuat ataupun kita tidak apa-apa ya, kita tidak merasakan sakit, tidak bisa merasakan apa-apa karena antibodi dalam tubuh kita, imunitas dalam tubuh kita itu kuat ya, mereka itu bisa melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Tapi kalau virus corona ini spesial ya, dia bisa mengelabui antibodi kita ya, jadi antibodi kita itu bisa menganggap bahwa ini adalah sel ataupun virus yang biasanya ya, jadi mereka itu bisa mengelabui antibodi di dalam tubuh kita. Makanya virus ini sangat-sangat menular sekali. 那而且大家也都知道，大家应该从新闻上也都能看到，这个新冠爆发之后这个医疗系统它最缺的是什么？最缺的是氧气。为什么？
因为新冠病毒在进入人体之内啊，进入人体后，它最先攻击的就是你的肺部啊，它主要攻击的是你的肺泡。肺泡是做什么用的？肺泡是进行你体内的二氧化碳和体外的氧气进行交换的东西啊，也就是说，你身体里所有器官和你的血液里所需要的这个血氧成分都是由肺泡工作而成的。那么当新冠病毒不断的侵蚀你的肺泡的时候，你的有效肺泡正常工作的肺泡会越来越少啊，这就是为什么当这个感染了新冠病毒的病人，他体内的有效肺泡越来越少的时候，就需要提高你这个呼吸进去的这个氧气浓度啊，这就是为什么很多这个新冠病人这个感染了之后，需要这个氧气的供应。Ya, dan virus ini sangat menular sekali ya. Kita tahu bahwa kalau misalkan orang yang terkena virus ini ya ataupun yang usianya lebih tua, maka kita bisa lihat ya bahwa mereka itu memerlukan oksigen ya, oksigen supaya mereka itu bisa menstabilkan pernapasan. Karena virus ini masuk ke dalam tubuh, dia akan merusak paru-paru ya, dia akan merusak fungsi organ paru-paru ya, supaya kita tidak bisa bernafas dengan biasanya. Ya, makanya kenapa kalau yang kena virus ini, apalagi yang orang tua yang berumur, mereka sangat membutuhkan oksigen ini. Ya, jadi dia akan mempengaruhi kinerja dari fungsi organ pernapasan kita, merusak sel-sel yang ada di dalam paru-paru kita. 而且在你的这个肺泡啊，你正常能工作的肺泡越来越少，也就是说你感染这个新冠越来越严重之后，它就会造成一个肺部的纤维化。那这个肺的纤维化，大家可以简单的理解成，就比如说我们身体受伤了啊，它慢慢的自愈之后，它会留下一条疤痕，对吧？就是我们内部的器官它也是一样的啊，你内部的器官组织被不停的攻击之后，在痊愈之后，它也会有疤痕生成啊。那这个呢，就针对于我们内部器官，我们叫它做肺纤维化。 Ya, jadi setelah dia udah masuk ke dalam tubuh atau misalkan yang terkonfirmasi positif COVID, maka dia akan berkembang ya di dalam tubuh kita, tergantung antibodi kita seberapa kuat melawan virus ini. Kalau misalkan antibodi kita itu tidak bisa melawan, maka dia akan merusak ya, pelan-pelan merusak fungsi dari organ paru-paru kita ataupun organ pernapasan kita ya. Seperti misalkan kita jatuh pasti ada luka, dan luka ini tidak bisa sembuh dengan total ya, tergantung dengan imunitas di dalam tubuh kita. Nah, kalau misalkan masih ada membekas, maka lama-kelamaan maka ini akan semakin parah. Ya, makanya kenapa kita harus meningkatkan imunitas tubuh kita ataupun antibodi kita supaya kita bisa melawan virus ini. 那在我们了解完之后，就是这个新冠病毒它是怎么攻击咱们这个身体健康的，它的其实这个感染的过程就已经非常明了了，就是我们能做什么也非常明了。首先，当你不小心或者是意外接触到这个致病菌的时候免疫力非常好的人你的免疫系统就可以把这个病毒杀死在这个小火苗的这个状态杀死在最初的这个状态，也就是说你完全不会感染到这个病毒这也是为什么就是说这个老人、小孩和长期患病的这个患者就是感染病毒的一个高危人群为什么？因为这群人的普遍他们的免疫力、抵抗力、免疫系统都比较虚弱。 Ya, dan kalau misalkan kita ambil contoh, kalau misalkan ada terkonfirmasi COVID-19 ataupun yang kena dengan antibodinya yang kuat, ya maka dalam waktu tidak 1 minggu ya, tidak sampai 1 minggu, maka dia akan sembuh sendiri ataupun negatif ya. Biasa kita tahu dengan CT. Ya, kalau misalkan yang kena dengan CT yang di atas 30, mereka sembuhnya cepat sekali karena mereka mempunyai antibodi yang sangat kuat di dalam tubuh yang bisa melawan virus ini sebelum dia berkembang dengan banyak. Ya, tapi virus ini rentan terhadap orang tua, orang yang berumur, sama anak kecil ya, karena mereka mempunyai antibodi yang sangat lemah sekali. Jadi kalau misalkan terkena virus ini, maka akan cepat ya, dia akan cepat merusak organ paru-parunya. Maka yang harus diperhatikan untuk orang tua sama anak kecil, harus meningkatkan imunitas tubuh ataupun antibodi untuk melawan virus ini kalaupun terkena virus ini.
这也是啊，就为什么全世界的这个防疫，各个国家的这个防疫须知，第一项就是建议大家提高免疫力啊，因为在这个疫苗没有100%有效的情况下，提高你的免疫力是为你的身体增加一个非常有效的保护罩。Ya, jadi kenapa dari semua pemerintah di dunia ini mengadakan penyuluhan kepada warganya untuk meningkatkan imunitas di dalam tubuhnya. Memang benar, sekarang sudah ada vaksin ya. Di Indonesia juga udah mulai digerakkan vaksin pertama, vaksin kedua, dan semua orang udah kebanyakan divaksin. Tapi vaksin itu belum tentu kita terbebas dari virus ini. Masih saja bisa kena. Tapi mungkin gejalanya yang ditimbulkan ataupun tingkat kerusakannya itu tidak separah dengan kita tidak vaksin. Ya, tapi kita harus tetap menjaga jarak, memakai masker, dan meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya, jadi kita jangan anggap bahwa wah saya udah vaksin kedua, udah saya aman aja, nggak usah pakai masker, nggak usah jaga jarak. Itu tidak mungkin ya. Jadi kita tetap harus menjaga jarak dan memakai masker dan mencuci tangan dengan baik. 那如果比如说如果一个相对健康的人他感染了新冠啊，那后面会发生什么？首先刚刚跟大家讲了啊，新冠病毒最先会攻击的是肺部啊，也就是说，如果一个相对健康的人他感染了新冠病毒，最先出现的症状会是什么？就是你的内脏器官，你的肺部会先出现异常啊。那我们去医院的时候，医生会为你做什么？第一个就是吸氧。第二个，针对你的肺给予一些，比如说这个治愈炎症的这些药物啊。那其实有一些大家肯定日常有听到，有一些比如说感染新冠哦，一段时间之后他自愈了啊，他撑过去了啊。原因是什么？原因是在这期间啊，他的病情没有那么的严重，医院呢给予了他一定的这个医疗支撑啊，然后等待他自身的免疫力产生抗体。这样才最后达成了它的一个自愈的效果。Ya, dan kita bisa lihat ya, kenapa orang muda ataupun yang berusia mungkin masih produktif, itu kalau mereka terpapar COVID ini mereka bisa sembuh dalam waktu 1 minggu ataupun CT-nya tinggi, ya di atas 30 itu udah termasuk tinggi. Kenapa mereka bisa cepat sembuh? Karena mereka mempunyai antibodi yang sangat kuat. Ya. Jadi pada saat virus ini masuk ke dalam tubuh, ya, dan mereka ditambah lagi dengan obat dokter yang untuk menurunkan ya gejala, ya ditambah lagi kita menunggu 1-2 hari antibodi ini terbentuk untuk melawan virus ini, maka dalam 1 minggu itu bisa pelan-pelan sembuh. Ya, tapi bagi yang rentan seperti orang tua ataupun anak kecil, mereka antibodinya itu belum terlalu kuat. Ya, jadi pada saat virus masuk ke dalam tubuh, yang pertama diserang itu adalah organ paru-paru. Ya, maka kenapa ada orang tua yang sesak nafas, ya membutuhkan oksigen. 说到最根本的原因啊，就即便上是这个病人他出现了一个自愈的这样的一个，就是被治愈了的一个效果，最根本还是你自己的免疫力、你的免疫系统在起的作用啊。我记得我第一次做这个免疫力的培训，就和大家讲过一个例子，就是这个人体啊，什么时候这个人体就完全救不活了？什么时候？当你的免疫系统受到攻击，当你的细胞不能再修复人体组织，你不能新生新的细胞，就是这2种情况，就即便是世界上最高端的医疗，它也没有办法把这个人救活啊。很多重大的疾病和严重的疾病，它其实医院给你支撑的就是那些各种各样的机器啊，监控你的心跳啊，这些都是维持你一个身体的正常的这个体征，维持你的心跳啊，维持你的体温，给你的是这些东西。根本上治愈你这些疾病的还是依靠你自身强大的免疫力在起作用。 Ya, betul sekali. Jadi kita sering membahas ya, kalau misalkan kita sakit, ya kenapa kita bisa sembuh dengan sendirinya tanpa ke dokter? Karena antibodi sistem imunitas di dalam tubuh kita itu kuat. Ya, dia bisa melawan virus ataupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan kalau misalkan kita sakit sampai orang ini tidak bisa disembuhkan, berarti sistem imunitas di dalam tubuhnya itu udah tidak bisa dipulihkan kembali, ya, ataupun organ di dalam tubuhnya itu udah parah banget, udah tidak bisa disembuhkan lagi. Ya, kalau misalkan kita ke dokter ataupun ke rumah sakit, alat-alat itu hanya sebagai pendukung saja.
ya bergantung tetap yang paling penting itu adalah sistem kekebalan tubuh kita ataupun imunitas ataupun yang kita sebut dengan antibodi tubuh kita. Itu adalah hal yang terpenting ya supaya kita bisa sehat ataupun supaya kita bisa melawan virus ataupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. 那咱们刚刚讲了，如果一个身体状况良好的人，他可以去自愈；那如果一个身体状况不是那么好的人，那他可能最终会出现一个什么情况呢？就最主要的就是他的肺功能会越来越弱，最后弱到他肺里边没有正常的可工作的肺泡了，那会怎么样？他体内的二氧化碳放不出来体外的氧气进不去，就其实是我们就是俗称的被憋死的。 Ya, jadi kalau yang terkena virus COVID-19 ataupun yang terpapar ataupun yang positif, kalau misalkan mempunyai antibodi yang sangat kuat, maka dalam waktu 1 minggu ya dengan CT yang tinggi dia akan negatif ya ataupun sembuh sendiri ya dengan gejala yang mungkin sedikit ringan, ada yang hilang penciuman, ada yang hilang rasa tanpa ada sesak. Nah, itu tergolong yang antibodinya kuat yang bisa melawan virus ini. Tapi kalau misalkan yang rentan yang tidak mempunyai antibodi yang kuat, ya pada saat virus ini masuk ke dalam tubuh, dia akan merusak organ paru-paru kita, organ pernapasan kita. Ya maka lama-kelamaan organ paru-paru kita ini akan menua. Maka ada sebagian yang sesak, ya ataupun ada sebagian juga yang pernapasannya itu akan terganggu. 那我们再说回就是这个高危人群也就是老人、小孩和长期患病的这些患者。 老人和这个长期患病的患者，大家都非常这个好理解就老人他必定会有一些慢性的这些疾病，同时他因为这个年龄的增长他的新陈代谢呀、血液循环慢慢的都不像这个健壮的人那么好所以他这个产生的这个红白细胞这个免疫细胞的能力就不像青壮年那么好。 所以就是为什么这个老人就非常容易受这个新冠的这个攻击另外这个长期患病的患者，就是这部分人，大家应该就是日常也会有耳闻就是说很多这个被新冠感染的病人，他不是死于这个，比如说不是死于肺的问题，他是死于别的问题。大家一定记得，死于别的问题的这些患者，他一定 是有基础疾病的，也就是说他以前就比如说有糖尿病有高血压或者有心脑血管疾病，他一定是有这方面的疾病的他才会因为这个基础疾病加上这个新冠的攻击而导致死亡。 Ya, jadi bagi yang rentan, golongan yang rentan seperti orang tua, orang yang sudah berumur itu, kenapa mereka itu sangat mudah ataupun sangat rentan terpapar virus COVID-19 dan tidak bisa tertolong karena mereka mempunyai antibodi yang sudah lemah ya, tidak kuat lagi karena seiring bertambahnya usia, fungsi metabolismenya, fungsi organ tubuhnya itu udah mulai menurun ya. Jadi tidak seperti orang anak muda yang masih mempunyai imunitas yang kuat dan organ memproduksi sel darah merah dan sel darah putih itu juga udah menurun ya. Jadi kenapa kebanyakan orang tua yang terkena COVID ini bukan meninggal karena COVID, karena mereka mempunyai penyakit peserta ataupun penyakit penyerta penyakit bawaan seperti misalkan diabetes, tekanan darah tinggi. Nah itu akan kalau misalkan dia terpapar COVID-19 ini akan mempercepat penyakit penyerta ini bertambah semakin parah. Ya pernah nggak kita tahu semua ya yang kena COVID, orang tua yang kena COVID dan meninggal itu bukan meninggal karena COVID, tapi meninggal karena penyakit penyerta, misalkan diabetes, ya ataupun hipertensi, tekanan darah tinggi. Jadi COVID ini dia bisa membuat penyakit penyerta, ya ini akan semakin bertambah parah, ya. 而这部分患者他大多会死于器官衰竭就是其实这个讲到这里，大家应该也很好理解，因为你氧气进不去了嘛。 你所有的器官、血液、血流以及你的组织都需要这个氧气来供给这个能量。那你这氧气进不去了，你这个基本上所有的器官它都不能正常工作了。那一段时间之后，它就会慢慢的也就衰竭了。 Ya, jadi mengakibatkan oksigen tidak bisa masuk ke dalam tubuh dan karbon dioksida tidak bisa dikeluarkan dari tubuh karena
pengaruh dari kerusakan organ paru-paru ataupun organ pernapasan di dalam tubuh. Ya, jadi kebanyakan orang meninggal karena COVID itu bukan karena COVID-nya ya, tapi karena fungsi organ tubuhnya itu udah tidak bisa ditolong. Ya, seperti misalkan ada penyakit penyerta tadi, diabetes ataupun tekanan darah tinggi, itu akan mengakibatkan proses dari meninggalnya seseorang itu semakin cepat. 那讲到这里呢，其实我们这个新冠病毒它怎么样攻击人类，我们就已经有一个比较明确的认知了啊。那在这里给大家画3个重点，哪3个重点？第一，提高免疫力；第二，要注意家里的老人、小孩和患有基础疾病的这个人群啊；第三，注意你的这个肺部的健康。Ya, jadi penjelasan bagaimana virus COVID ini bisa masuk ke dalam tubuh seseorang udah kita bahas, yang tadi udah disampaikan oleh Miss Choi bahwa virus ini sangat cepat menular dari udara, ya, makanya kita harus memakai masker dengan baik. Dan di sini ada 3 poin penting yang harus kita perhatikan untuk kita bisa menjaga ataupun setidaknya kita bisa melawan virus corona ini. Yang pertama itu adalah meningkatkan antibodi, ya, meningkatkan imunitas tubuh. Ya, imunitas itu adalah seperti benteng ya, benteng yang untuk menjaga tubuh kita itu terbebas dari virus dan bakteri dari luar. Ya, dan yang kedua, bagi kita yang punya orang tua ataupun anak kecil di rumah, kita harus menjaga diri kita dengan baik ya, karena kita masih muda, kita mempunyai antibodi yang kuat. Kalau misalkan pun kena ya dengan CT yang tinggi di atas 30, kita bisa sembuh dalam waktu misalkan 1 minggu. Tapi kalau misalkan kita tularkan kepada orang tua kita di rumah, mereka mempunyai antibodi yang sangat lemah ataupun ada penyakit penyerta, nah itu sangat rentan sekali. Yang ketiga, kita harus meningkatkan fungsi kinerja paru-paru kita ya, supaya kita bisa melawan virus corona ini. 那下面我们就来讲一下这个新冠的预防以及就是我们比如说在隔离期间呀，或者是在咱们这个第2波疫情的这个状态下，怎么样提高免疫力。 Dan selanjutnya kita akan membahas tentang pencegahan ya, bagaimana kita mencegah ya virus ini supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kita bisa meningkatkan antibodi kita maupun imunitas tubuh kita untuk melawan virus ini. 首先第一个众所周知的，在这里再给大家强调一下，第一个，出门一定要佩戴口罩做好这个防疫措施。 Ya. Yang pertama pencegahannya itu adalah 3M ya, memakai masker dengan baik, menjaga jarak, mencuci tangan sesering mungkin ya, supaya kita bisa memproteksi kita, mencegah supaya virus corona ini tidak masuk ke dalam tubuh kita. Itu yang pertama. 在这里也可以分享给大家一个这个小办法，这是当时这个国内在经历疫情的时候，就是大家自发发现的一个比较经济实惠的一个防疫措施，就是如果大家需要去一些人口相对密集的，比如说要去采购或者是要去医院探望病人这些时候怎么样做好这个良好的防护措施大家可以用那种一次性的雨衣大家都知道那个塑料的挺薄的那种。 去到这些人口密集的时候，大家可以穿一件这样的雨衣，戴帽子的那种把口罩戴好，然后回家之前就把这个外面这一层雨衣给它脱到外面，就直接扔在外面了然后进门该消毒消毒，该洗手洗手。Ya, dan pencegahannya itu adalah kita harus memakai masker dengan baik, dan di sini kita ada sedikit mungkin usuran ya, karena kita tahu bahwa pertama ditemukan virus ini adalah berasal dari China, dari Wuhan, dan mereka sudah tahu cara mengantisipasinya, mengatasinya. Ya, misalkan kita ingin pergi ke tempat yang ramai, misalkan pasar, nah kita harus pergi ke sana. Nah, kita bisa memakai masker dengan baik, face shield, ataupun kita memakai jas hujan yang sekali pakai kalau misalnya kita takut, ya, ataupun kita bisa memakai penutup kepala. Jadi pada saat kita pulang semuanya ini kita buang. Ya, kita semprot alkohol ataupun kita langsung mandi. Ya, kalau misalkan ada virus itu terlengket ya, lengket di jas hujan kita ataupun di masker kita ataupun di face shield kita, nah itu kita udah bersihkan dengan memakai alkohol dan kita udah mandi. Nah, itu adalah pencegahan
yang paling baik kita lakukan selama virus ini masih belum selesai ataupun pandemi ini masih belum selesai. 那我们在家的时候呢，如果说这个我们不愿意出去啊，就在家待的时候，要注意什么？要注意室内一定要多通风啊，这个出去采买的东西呀，进来的快递呀，一定要消毒啊。然后我们平时吃的食物一定要把它煮熟，充分的把它给煮熟了，不要吃这个夹生的东西。 Ya, dan yang kedua, kalau misalkan kita di rumah dan kita tidak pergi kemana-mana, dan kalau misalkan kita panggil makanan dari luar, ya itu juga harus ada pencegahannya. Misalkan kita terima paket, nah paket itu harus kita semprot dulu dengan alkohol, kita diamin dulu sekitar mungkin setengah jam baru kita ambil, ya, ataupun makanan yang kita beli dari luar kalau misalkan udah dingin sebaiknya kita panasin lagi, ya, karena kita tahu bahwa virus ini tidak bisa hidup dalam kondisi suhu yang panas, ya. Jadi ini adalah cara-cara kita untuk melindungi kita maupun orang rumah kita terbebas dari virus corona ini. 那再下面说的这一点啊，大家听起来它很简单，但是很多人做不到啊，尤其是在家隔离期间，一定要记得，即便是在家隔离，一定要做适当的运动。为什么？它是为了保证增强你的体质，同时保证你的血液循环和你的内部啊，一直是在这个高速的运转的这个状态下。为什么？就是我们这个人体都是一样的，你只有不断的去用它啊，它才能那个更新能力和你这个免疫系统它才能活跃起来啊。这就是为什么我们一定要在家也要保持适当的运动。 同时一定要保持一个正常的生活作息，不要说哦，我一直关在家里，我想睡就睡，我想起就起，这个是非常不好的。你的生活规律直接决定你体内免疫系统的活动啊，你睡的时候它也会睡，你醒的时候它也会醒，慢慢的它就会跟着你的不正常作息同样变得不正常了啊。意思就是说，很有可能，比如说这个时间段你一直在家都是睡觉的，突然有一天哦，今天我要出去采买了，但是 这个时候你的身体是还没有醒的状态啊，你出去转了一圈，你这个时候如果遇上病毒了，那很有可能你身体的免疫力它就来不及反应啊。这就是为什么在家要多运动，也要保持一个正常的生活作息。Ya, dan yang ketiga itu adalah kalau misalkan kita yang isolasi mandiri di rumah ataupun kita di rumah tidak kemana-mana, dan yang terpenting itu yang semua orang tidak bisa melakukannya dengan baik itu adalah olahraga. Ya, jadi kita di rumah kita juga harus olahraga ringan, ya, menggerakkan tubuh kita supaya sirkulasi darah di dalam tubuh kita itu bisa bekerja dengan baik, karena sistem metabolisme di dalam tubuh kita itu kan bekerja terus, ya. Kalau misalnya kita bergerak, keluar keringat, maka otomatis sistem metabolisme di dalam tubuh kita itu akan berjalan dengan baik. Ya, dan yang kedua, dan kita harus tidur pola tidur yang teratur, ya, bukan karena oh kita kerja dari rumah ataupun kita libur kita bisa seenaknya tidur malam, nggak bisa. Jadi pada saat kita tidur maka organ tubuh kita itu akan istirahat, akan seperti kita istirahat. Kita bangun, mereka juga akan bangun. Jadi pola tidur yang cukup, yang teratur itu juga diperlukan pada saat pandemi ini. Misalkan kalau misalkan kita tidur tidak cukup, maka sistem metabolisme tubuh kita itu akan lemah. Nah, pada saat itu kita keluar, kita belanja, dan kita tidak hati-hati terpapar, maka virus itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Karena kita tidurnya nggak cukup. Ya, sistem imunitas, sistem metabolisme kita lagi lemah. Ya, maka virus itu akan masuk. Makanya walaupun kita di rumah, kita tidak kemana-mana, kita juga harus memperhatikan olahraga kecil di rumah, menggerakkan tubuh kita supaya kita keringat, ya, dan yang terpenting pola tidur kita itu harus diperhatikan juga, harus teratur, ya. Jadi jangan begadang, ya, supaya sistem imunitas di dalam tubuh kita itu bisa kuat untuk menghadapi virus-virus yang dari luar. 那其实这里就讲到了啊，咱们这个美国寡糖，就是在在国内疫情的时候，我们差不多也是关在了家里，大概有2个多月的时间啊。我自己自身也有遇到过这种问题，就是在家啊，就觉得现在困了就去睡啊，现在醒了那我就醒来吃点东西。其实这样是非常不好的，一直到可能隔离到第2个月，我自己才慢慢的发现了这个问题，就自己整个人都不是很好，就是你醒着的时候精神状态也是不好的，慢慢才去调整这个生活作息。
那这个隔离在家也会有一个问题，就是便秘。就我相信很多人都有这个问题。这个时候你就其实不用想太多，就用咱们这个寡糖。平时多注意一些饮食，吃一些粗粮，再配合上玫瑰寡糖，肯定能解决这个问题。Ya, dan seperti di sini yang dijelaskan oleh Miss Choi bahwa dia juga mempunyai pengalaman ya. Jadi karena tahun 2020 awal ya, 2019 akhir ke 2020 awal, virus COVID ini kan ditemukan pertama kali dari China. Jadi mereka waktu itu juga sama isolasi mandiri di rumah. Dan beliau isolasi mandiri sekitar 2 bulan di rumah. Jadi kalau kita sebagai biasanya kalau kita di rumah kan pasti malas ya untuk melakukan sesuatu. Jadi pada saat kita ngantuk, ya udah kita tidur, mau dia jam berapa malam, jam 12, jam 1 masih belum ngantuk, ya kita masih belum tidur. Ya, tapi itu adalah suatu kebiasaan yang buruk ya, karena kita sistem metabolisme ataupun organ di dalam tubuh kita itu akan menjadi kacau ya, karena kita dengan tidur yang tidak teratur. Dan kalau misalkan kita isolasi mandiri di rumah, itu makan ya seadanya, ya mungkin mie instan yang tidak sehat ya, karena kita malas, ataupun ditambah lagi kita tidak bisa keluar ya. Jadi ya mau nggak mau ya kita persiapkan mie instan ataupun makanan-makanan yang tidak menutrisi di dalam rumah kita. Jadi pada saat kita lapar ya udah kita makan. Nah, mengakibatkan sebagian orang itu merasakan sembelit atau susah buang air besar, dan beliau juga mengalaminya. Jadi pada saat itu ya ada Rose Oligos yang beliau konsumsi yang bisa membantu untuk detoksifikasi ataupun melancarkan BAB. Ya, jadi yang terpenting pada saat kita isolasi mandiri di rumah, kita juga harus memperhatikan nutrisi yang kita makan ya, maupun olahraga ya, gerakan kecil di rumah supaya keluar keringat ya, itu juga suatu bagian untuk menjaga ataupun meningkatkan imunitas tubuh kita. 那么说啊，为什么说咱们这个玫瑰寡糖比其他的一些就是助这个肠道消化的这些东西要好呢？其实大家只需要记住两点即可啊。第一点，我们市面上能见到的那些益生菌，或者大家能看到酸奶里面会有这个乳酸杆菌，这些东西啊，乳酸杆菌像这类东西都是存在于我们肠道内的。什么意思？就是我们肠道内乳酸杆菌变少了啊，便秘了，我们就吃乳酸杆菌。但是乳酸杆菌它是一个活的东西啊，你吃进去的时候，通过你的胃液消化啊，你嘴那个口腔黏膜的一个消化，大部分都死在去到你肠道的路上了啊。但是我们的这个玫瑰寡糖，我们用的是低聚果糖、低聚木糖，这两种是什么？是你肠道有益菌群的食物啊。也就是说，你在吃进去之后，它不会被你的胃液，会被你的这个免疫系统啊杀掉这些有活性的东西，而是它会直接进入到你的消化系统啊，去到你的肠道啊，然后你的这个身体有益细菌会吃掉这些食物，然后完成一个有益细菌的增殖啊，所以你肠道内有益细菌慢慢变多，你的肠道就会越来越健康。Ya. Jadi untuk mengatasi sembelit kita ada produk yang sangat luar biasa, yaitu Los Oligos. Ya, jadi Los Oligos ini adalah bakteri aktif. Dia adalah makanan aktif ataupun bakteri aktif untuk dalam tubuh kita. Kan di dalam usus kita, pencernaan kita itu ada bakteri bagus ataupun bakteri baik dan bakteri yang tidak menguntungkan ya. Dan mereka itu harus seimbang. Kita tidak bisa saya mau buang bakteri yang tidak menguntungkan, tidak bisa. Jadi mereka itu harus seimbang. Biasanya kalau kita ke supermarket, maka kita akan beli misalkan yogurt. Ya, jadi di dalam yogurt itu mempunyai bakteri aktif yang sangat bagus buat pencernaan kita. Tapi sebelum bakteri ini masuk ke dalam usus kita ataupun ke pencernaan kita, dia akan mati di lambung. Ya, jadi sebelum masuk terserap oleh usus ataupun pencernaan, dia sudah mati karena dia tidak bisa masuk ke dalam pencernaan kita. Tapi Los Oligos kita ini kan ada satu bahan baku yang sangat luar biasa sekali, yaitu oligosakarida ya. Oligosakarida ini adalah makanannya dari bakteri aktif yang ada di dalam usus kita. Jadi pada saat kita mengkonsumsi Los Oligos ini, maka bakteri oligosakarida ini akan masuk ke dalam usus kita dan akan diserap oleh bakteri yang baik ataupun bakteri yang aktif di dalam tubuh kita, sehingga dia akan
berguna untuk usus kita, untuk membantu kita membuang racun ataupun untuk detoksifikasi. 第二个优点，玫瑰寡糖的第二个优点，就是时常会有这个经销商过来问我啊，说这个是个保健品，我吃它是不是，比如说我早中晚是不是都要吃啊？每一次要吃多少啊？然后我要怎么样去吃它？是温水冲服啊，还是怎么样？告诉大家，这些其实都不需要啊。我们这个玫瑰寡糖好就好在你用任何方法去吃它都可以，你直接吃可以，调在水里可以，冷水可以，热水也可以。为什么？因为它的成分很稳定啊，不会因为比如说你跟什么吃了，这两个相冲了，把它的功能给抵消掉了，没有这一回事儿啊。还有就是什么时候吃啊？什么时候吃都行，你只要觉得哦，我今天可能不太好，为什么我今天这个好像没有这个去洗手间呢？这个不好，那你就现在吃啊，吃完之后等上个6到8小时，等上4、5个小时就会有效果。 Ya, dan yang kedua pasti ada yang bertanya juga bahwa oh ini suplemen ya, makanan kesehatan. Cara konsumsinya gimana? Pagi sebelum makan ataupun sesudah. Terus satu hari itu berapa kali? Ya, cara konsumsinya itu harus pakai air ataupun gimana? Ya, ini tidak usah Anda pusingkan bahwa ini adalah suplemen yang sangat alami, jadi kita mau konsumsi kapan saja bisa, ataupun Anda hari ini merasakan kayaknya nih udah 2 hari nggak ke buang air besar nih, ya nggak BAB nih, masih sembelit, oke langsung aja minum nggak masalah. Mau minum dengan air bisa, air hangat, air dingin bisa, ataupun mau langsung dikonsumsi juga bisa. Satu hari mau 1 sampai 2 kali, itu terserah Anda. Jadi ini adalah makanan kesehatan yang alami. Jadi kita tidak usah pusingkan bahwa harus perut kosong ataupun sesudah makan, itu tidak usah kita pusingkan. Setiap saat bisa. Kalau misalnya kita merasakan bahwa kita makan udah banyak sekali, tapi kok buangnya cuma 2 hari sekali, ya ataupun sembelit 3 hari belum BAB, ya udah langsung kita konsumsi. Gitu. 那还有的经销商有过来问过我啊，就说咱这个玫瑰寡糖可不可以帮我减肥啊？我跟大家讲，肯定是可以的，因为这个啊，就是女性群体肯定都有共鸣啊。这男生啊，我个人了解到的啊，就年纪比较大的时候，他会有一个便秘的这个症状啊。但是女性就很多人啊，他就从很小的年纪就开始有。为什么说他们减肥啊？其实它就是一个正常的排毒过程。你这个人一直在吃东西，必然是要排的，你不排不行，你不吃也不行。啊，为什么？因为你身体，你正常的这个身体活动，它就需要你不断的摄入营养，排出毒素，并不是说大家所吃的都是对你身体有用的啊，肯定是有对你身体无用的，而且会有一些废物啊，你会吃进去，那这部分是必须要排出去的啊。那我们这个玫瑰寡糖就可以帮助你每日正常的去排出这些毒素啊，这也是一个这个减肥的效果。同时，另一个对女性非常好的，你保证你身体不断的排毒，你的皮肤也会越来越好啊。大家就看我就行。现在我这个脸上啊，虽然是没有痘了，但是大家能看到痘印啊。你返回到比如说去年更之前，大家去看我的培训视频，我脸上一定是有痘的啊。那个时候我才刚刚开始用咱们的玫瑰寡糖，到现在我已经坚持用了很久了。大家就看我就可以了。Ya. Dan ada juga yang bertanya kepada Miss Choi, terutama cewek ya, yang masih muda. Rose Oligos ini bisa untuk diet nggak sih? Menurunkan berat badan? Bisa. Ya, jadi kita tahu bahwa setiap manusia itu satu hari pasti harus makan. Ada yang satu hari itu harus makan 4 kali, ada yang 5 kali, kadang malam masih makan. Jadi makan itu tidak hanya untuk kenyang. Jadi kita mengambil nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan begitu juga harus keluarnya juga sama. Jadi kita satu hari makan kadang 3 sampai 4 kali. Kalau kita BAB kadang satu hari tidak sama sekali. Kadang bisa 2 hari baru BAB sekali. Ada yang 3 hari baru BAB sekali. Ada juga yang 1 minggu. Jadi ini adalah suatu kondisi pencernaan yang tidak bagus. Jadi kita makan, kita harus mengeluarkan juga. Detoksifikasi namanya. Jadi kita makan, kita menyerap nutrisi atau vitamin yang dibutuhkan oleh semua organ tubuh. Membuang detoksifikasi itu adalah membuang racun yang berlebih ataupun yang tidak bagus bagi tubuh kita, itu dibuang. Jadi kita bisa lihat, contohnya kita bisa lihat Miss Choi. Ya, Miss Choi ini sekarang kita lihat ya, dulu itu sebelum dia mengkonsumsi
Rose oligos mungkin sering jerawatan. Coba lihat sekarang mukanya, kerincong, cerah, ya berseri-seri. Jadi beliau ini juga mengkonsumsi produk-produk unggulan kita, tidak hanya Oral Liquid, juga Rose oligos. Ya, jadi maka kita harus sering-sering detoksifikasi racun di dalam tubuh. Karena racun di dalam tubuh terlalu banyak itu juga mempengaruhi kulit ya, terutama bagi wanita yang mereka memerhatikan kulit ataupun wajah mereka supaya tampil lebih cantik. Ya, jadi kalau racun di dalam tubuh terlalu banyak, maka akumulasi racun, kotoran di dalam tubuhnya itu akan semakin banyak. Jadi mengakibatkan sirkulasi darah ataupun metabolismenya itu terganggu. Jadi Rose oligos ini sangat membantu untuk detoksifikasi, terutama bagi wanita yang ingin diet menurunkan berat badan dengan cara yang alami ataupun yang sehat. 那好，那咱们再回到咱们这个新冠预防的这件事情上啊。那最后一点也是最重要的一点啊，就是增强抵抗力，提高你的免疫力啊，提高你的这个免疫力、自我保护和自我修复的能力。Ya, dan berbicara tentang virus COVID-19 ini yang sekarang menjadi pandemi, maka yang harus diperhatikan itu adalah meningkatkan imunitas di dalam tubuh kita. Dengan adanya peningkatan imunitas di dalam tubuh, dia bisa membantu melawan virus corona yang masuk ke dalam tubuh, dan kalau misalkan terpapar, dia bisa membantu untuk memulihkan, ya setidaknya tidak rusak sampai parah banget, setidaknya dia bisa membantu memulihkan kondisi tubuh kita secara normal dengan baik. 那提到这个提高免疫力啊，大家都不用想，都不用去想什么其他的什么产品，吃什么这个各种各样的什么维生素之类的都不用想啊，就是咱们和智有德的口服液，就是最好的提高免疫力的这个保健品。Ya, dan yang Anda harus catat dan poin penting pada Zoom meeting hari ini adalah bahwa produk unggulan kita untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh kita itu adalah Oral Liquid. Ini adalah pilihan satu-satunya pilihan utama dari produk kita untuk kita bisa menjaga kondisi tubuh kita di tengah pandemi ini, yaitu dengan Oral Liquid untuk meningkatkan sistem imunitas di dalam tubuh. 为什么啊？因为我们的成分非常的透明，就两种最主要的成分，一个虫草。一个灵芝啊，咱们一个一个讲。首先说这个虫草，都不用讲，这个全世界啊，他都知道这个中国的这个虫草，它是一种非常又昂贵、营养价值又极高的一种中草药。Ya, dan kalau kita berbicara tentang produk Oral Liquid, dan kita harus membahas bahan baku yang dipakai. Yang pertama, ya ada dua ya. Yang pertama itu adalah Cordyceps dan yang kedua itu adalah Lingzhi ataupun kita bisa sebut dengan jamur reishi. Dan kita tahu bahwa bahan baku yang pertama Cordyceps ini kita tahu bahwa Cordyceps ini berasal dari negara China, dan herbal ini sangat alami dan sangat mahal sekali, dan fungsi untuk tubuh itu sangat banyak dan sangat luar biasa sekali. 其实啊，在中国很多的中草药，大家怎么讲？就是你去看它生长的地方，你就知道这个中草药它的价值会有多少。像这个虫草菌子它是生长在哪？它是生长在这个雪山上啊，雪山的这个平原的地方，在春天要过去，冬天要过去，春天要来的时候，这个时候是虫草生长的时候啊。也就是说，其实它那种非常极其恶劣和要求极高的这个生长的这个环境，就已经决定了它这个中草药的一个价值。Ya, dan kalau misalkan kita ingin menilai bahwa herbal ini seberapa fungsinya, seberapa luar biasa terhadap tubuh kita, kita lihat dari tempat tumbuhnya ya, ataupun ekosistemnya. Jadi kita bisa lihat ataupun kita bisa cek juga di internet ya, bahwa tempat tumbuhnya Cordyceps ini adalah di pegunungan di atas 4.000 sampai 5.000 di atas permukaan laut yang minim oksigennya sangat kecil sekali ya, dan tumbuhnya pada saat musim dingin dan musim panas, pergantian musim dingin dan musim panas ya, dan kita
udah bisa menilai bahwa dengan kondisi lingkungan seperti ini yang sukar sekali ditumbuhi oleh tumbuhan lain. Kenapa tumbuhan lain tidak bisa tumbuh, hanya bisa Cordyceps ini tumbuh, maka kita akan bisa tahu bahwa fungsi ataupun manfaat dari Cordyceps ini benar-benar sangat luar biasa sekali dan sangat bermanfaat bagi tubuh kita. 那我一直在说啊，咱们的和志友的口服液在这个预防新冠这方面啊，提高免疫力这方面，可以在新冠问题上发挥出其他保健品发挥不出的效果。根本原因在哪？就是你先来。Ya, dan kita bisa mengatakan ya bahwa Cordyceps ini ataupun Oral Liquid ini adalah salah satu pilihan utama kita untuk meningkatkan antibodi kita maupun kita mencegah ya virus corona ini untuk tidak masuk ke dalam tubuh kita dibandingkan dengan produk suplemen yang ada di luaran selama ini. Ya, kita bisa mengatakan bahwa produk kita ini ada unggulan yang bisa sebagai pencegahan maupun kita sebagai untuk meningkatkan antibodi kita di tengah pandemi virus corona ini. 那在中医药典里啊，虫草大家记住8个字：益肾、补肺、止血、化痰。Ya, dan kalau kita ngerti tentang kamus pengobatan tradisional China Medicine ataupun pengobatan timur, pengobatan China, itu ada satu kalimat yang mengatakan bahwa Cordyceps ini, Oral Liquid ini, ya dia bisa masuk ke dalam organ tubuh kita seperti ginjal sama paru-paru. Ya, dia bisa meningkatkan fungsi organ paru-paru kita, ya, terus mengeluarkan dahak ya yang ada di dalam tubuh kita. Terus dia sangat bermanfaat untuk fungsi pernapasan dan fungsi ginjal, memperkuat ginjal. 也就是说，这个虫草啊，它不但可以增强这个人体的抵抗力，而且它最大的优势是说，它是入肺和肾的。大家记得刚刚讲过，咱们这个新冠在攻击人的时候，最主要攻击的是哪一个器官？就是肺啊。这也就是为什么咱们这个虫草在这个新冠预防上可以发挥别的保健品发挥不了的作用。Ya, dan manfaat utama dari Cordyceps ataupun Oral Liquid ini adalah sangat bagus untuk organ paru-paru dan organ ginjal. Ya, jadi tadi di awal kita udah bahas bahwa virus corona ini masuk ke dalam tubuh kita dan dia akan merusak fungsi paru-paru kita. Ya, makanya dengan kita mengkonsumsi Oral Liquid ini kita bisa menjadikan sebagai benteng ya ataupun sistem imunitas tubuh kita dan sistem kekebalan tubuh, antibodi kita bisa semakin kuat untuk melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. 而且啊，这个虫草对这个就是这个人生病之后身体比较虚弱啊，体质比较差，或者是说这个你本身身体就比较虚，你比如说爱出虚汗呀、出冷汗啊，对于这种非常好的一个补益的效果。 Ya, ataupun selain untuk pencegahan terhadap virus corona ini, karena Cordyceps ini sangat bagus untuk paru-paru dan ginjal, dan juga untuk golongan yang gampang sakit ya. Misalkan suka muncul keringat dingin, tiba-tiba tidak ada apa-apa muncul keringat dingin, ataupun yang gampang sakit. Nah, ini Cordyceps ini ataupun Oral Liquid ini bisa dijadikan sebagai herbal ya ataupun suplemen makanan kesehatan untuk meningkatkan antibodi sistem imunitas tubuh supaya tidak gampang sakit. 那咱们再说这个灵芝啊，灵芝也是在中医药典里有一句非常著名的话来形容它，就是说诸药为个病之药，灵芝为百病之药。意思就是说，其他的药品只针对某一个病症的治愈它的药。 但是灵芝它是可以作为百病的药。 Ya, dan untuk bahan baku yang kedua itu adalah jamu resi, lingzi. Ya, jadi lingzi ini juga memiliki sebutan bahwa dia bisa mengobati segala macam penyakit. Ya, herbal yang lain mungkin hanya tentu ya, mungkin untuk manfaatnya ataupun dia bisa mengobati salah satu penyakit saja ataupun satu penyakit. Tapi lingzi ini memiliki sebutan ya dalam kamus pengobatan tradisional China Medicine ya bahwa fungsinya itu bisa untuk semua macam penyakit. 那为什么这么说呢？其实这个灵芝啊，为什么说它是百病之药？因为啊，它是入
五脏的啊，就在中医药典里，五脏就是人体你的五脏六腑，这个五脏就是指的心肝脾肺肾，也就是说，这个灵芝它是对你整体的一个身体素质有一个提高。Ya, dan lingzi ataupun jamur resi ini dia bermanfaat untuk organ-organ penting di dalam tubuh. Ya, seperti misalkan organ paru-paru, organ jantung, hati, limpa, ginjal. Ya, dia bisa mengobati segala macam penyakit. Ya, sehingga herbal ini, ya lingzi ini sangat bagus untuk meningkatkan imunitas di dalam tubuh kita. 而且它灵芝呢，它还有一个另外非常重要的特点，就是它是一种平补的中药。什么叫平补啊？平补它相对于就是大补啊，平补和大补，大补就是说，你比如说我缺少这个，我一下都给你充满，快速的给你充满，这叫大补啊。平补就是说我以一个平稳的状态给你补充。这个其实主要针对什么呢？就比如说因为疾病身体极度虚弱，或者是小孩子，或者是老人，他没有办法一下承受你给他那么多，他承受不住，因为他这个本身的身体就比较虚弱，这种时候就不适合大补，而适合平补，让他有一个平稳的过渡状态啊，就是这个是它灵芝又一个非常重要的特点。Ya, dan jamur resi ini ataupun lingzi ini juga tergolong dalam herbal yang kondisinya lembut. Ya, jadi dibandingkan dengan yang lain kan ada herbal yang kondisinya panas, ada yang tidak bisa konsumsi. Kadang ada yang konsumsi kondisi tubuhnya tidak bisa menyerap, maka dia akan panas, ya kondisi tubuhnya akan terasa panas. Tapi lingzi ataupun jamur resi ini tergolong dalam kondisi herbal yang lembut, ya, yang kita bisa perumpamakan dengan kalau misalkan di Chinese ya biasanya ada kita masak ayam, ya kasih herbal, kasih apa untuk menutrisi tubuh kita. Jadi bukan semacam itu. Jadi itu kan yang kekurangan vitamin ya ataupun yang kondisi tubuh lemah baru masak seperti itu. Tapi kalau untuk jamur resi ini ataupun lingzi ini dia tergolong kondisinya yang lembut ya. Jadi bisa diterima oleh orang tua ya ataupun kondisi tubuhnya yang lemah yang untuk meningkatkan fungsi organ tubuhnya. 那这个呢，就是对咱们这个口服液的一个介绍啊。那最后还有一点点要给大家提示，如果真的，比如说你身边的朋友啊，或者邻居什么的，不幸感染了新冠，那应该要注意什么日常啊？注意啊，这个对于这个肺部疾病和肺纤维化有一些需要注意的地方，大家现在可以记下来。Jadi Ya, Bapak Ibu sekalian, masih ada gangguan sedikit. Baik, bisa dilanjutkan Pak Agus? Halo, bisa dengar suara saya? Ya, sudah Pak Agus, tadi ada gangguan teknis sedikit ya. Jadi kalau misalkan di sekitar kita ataupun tetangga kita, saudara kita yang ada terpapar COVID-19 ya. Jadi di sini Miss Choi ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita cara mengatasinya ya ataupun ada hal-hal penting yang harus kita ingat. 那在饮食上一定要记得不要吃发物啊，咱们在这个中国叫发物，不知道在印尼叫什么啊？它主要指的是什么？就是海鲜类啊，海鲜类、油炸、辛辣这些东西不要吃。Ya, jadi yang pertama antisipasinya ya bagi kita yang mungkin udah terpapar ya ataupun untuk cara pencegahannya adalah kita kurangin makanan seafood ya. Dan yang pedas ya dan goreng-gorengan yang berminyak ya karena kita tahu bahwa kita kan kalau misalkan makan tanpa gorengan nggak bisa ya. Jadi maka di dalam situasi ini kondisi seperti ini kalau misalkan ada sanak saudara kita yang terpapar maka kita harus menganjurkan kepada mereka untuk mengurangi makanan semacam seafood ya yang pedas ataupun yang goreng-gorengan yang berminyak. Nah, itu sementara kita singkirkan dulu ya supaya pemulihan tubuh kita, kondisi kesehatan kita agak membaik. 然后在这个环境上，肺部有问题的人啊，一定要不要在空气质量不好的地方多待啊。这个家里边这个多通风，比如说放个这个空气净化器呀，放个换气扇之类的。然后你先来。
Ya, dan yang kedua kita harus menjaga sirkulasi udara di rumah kita itu berjalan dengan baik ya. Jadi kalau bisa jangan tertutup semua ya. Pasti harus ada pergantian udara supaya oksigen ya maupun udara besi itu bisa masuk ke dalam rumah kita. Itu yang paling penting juga yang harus kita antisipasi juga. 那在吃东西上啊，一定要多吃一些易肺的食物，比如说就是一些清肺益肺的食物，比如说像梨呀、银耳啊、百合呀、花生啊、山药啊，这些食物都是对肺部非常好的。 Ya, dan yang ketiga kita bisa makan makanan ataupun buah-buahan yang sangat bagus ataupun yang sangat bermanfaat untuk fungsi organ pernafasan kita. Ya, nanti kita bisa cari juga, kita bisa search juga di internet buah-buahan ataupun sayur-sayuran, makanan yang sangat bagus untuk fungsi pernapasan. 那我看啊，咱们这个培训开始之前有几个问题也发给我了。其实这个呢也在这个培训范围之内啊，咱们可以给大家这个统一解释一下。首先，何止有的口服液，所以那个问题我会问你的啊，现在不先说。啊，可以，行，好。那基本上就是这样了。基本上我培训的内容就是这样。本来可以讲一讲就是这个小孩和孕妇吃这个问题啊。那咱们这样吧，就是讲一下咱们这个口服液到底怎么吃啊。首先啊，大家就严格按照这个包装上面写的啊，不是一天一支吗？就一天一支，大家不需要多吃，也不需要少吃，在家里啊一天一支就可以了。然后其实之前啊，就是给这个缅甸培训的时候，也很多人来问我，哎呀，我到底要吃多长时间呀？大家就不要去想啊，我要吃多长时间我才能这个真正避免新冠的危险啊？就备好1个月的量。为什么？因为其实这个怎么讲？讲实话，你现在在等待这个疫苗啊，或者这疫苗不能100%有效的情况下，我们只能靠自己啊，靠自己就是做好万全的准备，提高你的免疫力，备好这个1个月的量啊，就足够了。 Ya, dan di sini saya Miss Choi ingin menjelaskan kepada kita semua bagaimana kita cara konsumsi oral liquid. Ya, jadi kita tidak usah pusing, satu hari harus berapa botol, kita baca petunjuk yang ada di kemasan yaitu 1 hari 1. Ya, nggak usah kurang, nggak usah lebih juga. Ya, jadi dengan kondisi seperti sekarang ini yang vaksin itu masih terbatas, ya tidak semua orang bisa mendapatkannya, tidak gampang mendapatkannya. Nah, yang terpenting itu adalah kita menjaga imunitas tubuh kita itu dengan baik dulu. Ya, kita sediakan untuk dosis ataupun stok 1 bulan. Ya, berarti kalau 1 hari itu 1 kan 1 kotak isi 6 ya. Kira-kira bisa 4 sampai 5 kotak kita sediakan di rumah, kita konsumsi 1 hari 1 itu untuk menjaga sistem kekebalan imunitas dalam tubuh kita itu bisa dengan baik ya. Sambil kita menunggu vaksin. Dan kalaupun sudah divaksin, kita tidak bisa menganggap bahwa oh, saya sudah vaksin, saya pasti aman. Tidak 100% begitu. Kita tetap harus menjaga protokol kesehatan dengan baik, ya menjaga diri dengan baik, dan di samping itu kita bisa tambah suplemen oral liquid ini untuk sebagai antibodi ataupun senjata untuk tubuh kita berperang melawan virus. 然后也是秦总啊，一定要备好库存，因为咱们之前缅甸培训的时候啊，其实现在缅甸疫情也蛮严重啊，他们现在已经这个进出口已经封锁了，现在只有缅甸那个留存的那点库存，可能很快就要这个库存就要售罄了。那咱们这个也是为了预防这个问题，因为这个东西是我们这个一个公司一个企业所不能控制的啊，它这已经是国家与国家之间的关系，这个封锁掉了，所以很有可能啊，随时随地这个库存都会售罄的啊。那这段时间其实也是需要我们自己为自己多提前打算的一个时间。对，是这样。其实我们这边现在库存也已经不多了。对，现在我们看了一下库存量，现在可能也就是够部分经销商能够去存储这个产品了，确实也不多了。对，所以这个其实是各个市场都面临的一个问题。对，因为生命是最重要的。好，小红。Ya, jadi untuk stoknya itu kita juga harus lihat ya bahwa sekarang itu kan kita masih ada sebagian yang masih menunggu vaksin ya, walaupun udah divaksin tapi masih ada bahayanya di luar ya. Jadi yang terpenting itu adalah kita menjaga
imunitas tubuh kita itu dengan baik dulu. Ya, jadi bagi Anda member yang hadir pada hari ini, ya Anda harus memperhatikan hal ini. Ya, jadi stok yang cukup di rumah Anda. Ya, karena kalau sekarang kan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya mungkin kalau misalkan stoknya habis pada saat pengiriman dari negara China ke sini mungkin bisa sekitar 1 bulan sampai 2 bulan. Ya, jadi Anda kalau misalkan stoknya habis, ya barangnya nggak ada, ya kita susah mempromosikan. Jadi untuk stok Anda di rumah itu juga harus Anda perhatikan. 对，其实这个问题啊，这个 bagus. Ya, kita stok kita juga sangat terbatas. Ya. Saya sudah cek di gudang yang kayaknya sudah mau habis juga. Karena banyak orang sudah minta ini. 好。而且这个问题啊，这个问题并不是说这个怎么讲，只有我们这里有啊。其实这个问题从疫情开始爆发，比如说像印度，它是最开始第一个经历第2波疫情的。它在疫情刚刚爆发的时候，其实我们就尝试从给他们这个运一些，但是其实根本都不行，都停在海关就不能过，一直到现在都停在那里啊。现在慢慢的才放开了。那缅甸是紧随其后啊，咱们这些挨着印度的国家紧随其后经历了这第2波疫情。缅甸现在是完全已经封锁了，现在再想寄什么过去都不可能了。你不管是这个进出口啊，还是你寄快递呀，多花钱呀，都没有用。Ya, dan masalah stok ini juga harus diperhatikan ya, karena melalui pembicaraan dari penjelasan dari Miss Choi ini bahwa pada saat gelombang kedua di India, ya kantor pusat kita yang di China itu mengirimkan oral liquid ke cabang kita yang ada di India, dan pada waktu itu tertahan ya, karena gelombang kedua pada saat waktu itu di India sangat banyak sekali, dan yang positif COVID juga sangat tinggi, kasus kematian juga tinggi. Jadi karena kebijakan dari pemerintah setempat, ya mungkin menghentikan impor ataupun ekspor keluar. Dan yang sekarang juga dihadapin oleh negara Myanmar, karena kita punya cabang juga di Myanmar juga sama, ya juga sama gelombang kedua kasus COVID ini juga berdampak ya dengan pengiriman kita dari kantor pusat ke cabang kita yang ada di Myanmar. Itu pemerintah setempat itu menutup jalur impor maupun ekspor keluar. Jadi stok di kantor tadi Mr. Nicholas juga udah disampaikan bahwa stok kita juga nggak terlalu banyak, maka kita harus memanfaatkan promo-promo yang kita kasih kepada Anda untuk kita manfaatkan sebagai stok biar bisa kita jual ataupun kita simpan di rumah kita untuk kita minum untuk menjaga antibodi kita. 那以上呢，就是我想分享给大家的一些关于产品和咱们这个新冠防疫的一些知识啊。那后面呢，如果大家对产品有什么问题的话，咱们现在可以做一个问与答的环节。Ya, jadi untuk penjelasan Miss Choi tentang produk oral liquid sama Rose Oligos udah dibahas tuntas, jelas sekali. Ya, jadi di sini Bu Kiki ada pertanyaan ya, Bu Kiki. Silakan Bu Kiki. Terima kasih Miss Joy atas informasinya, sangat luar biasa sekali. Jadi kita bisa paham nih ya, Mas Agus, kalau kita di saat keluar rumah, apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi COVID-19 ini. Dan kalau kita di rumah pun kita bisa tahu bagaimana sih cara menanggulangi penyakit ini. Waduh, terima kasih penjelasan yang luar biasa dari Miss Joy. Nah, namun ada beberapa pertanyaan dari distributor kita, Miss Joy. Boleh dibantu? Pertanyaan pertama nih, Miss Joy. Katanya kalau mengkonsumsi oral liquid dan Rose Oligos bersamaan dengan obat dokter, apakah bisa? Nah, itu pertanyaan yang pertama. 第一个问题就是说，如果同时正在服用医生开的药，然后同时也在服用口服液跟玫瑰寡糖，是不是可以？其实这个东西以前也有家长提过这个问题啊。这个要看什么？看你是什么病症啊，看你是什么这个药物。你首先比如说有这些重大疾病的，什么心脑血管疾病啊，或者是突发的高血压呀，或者是这个心脏病啊，像这些疾病，我建议你不要同时服用啊。但如果你只是平时的什么发烧感冒啊，什么哪里有炎症啦，吃一些消炎药啊，咱们这个
口服液和玫瑰寡糖都是非常健康的啊，这些都不影响。其实如果还是说回去啊，如果你真的是有什么重大疾病，你比如说慢性病啊，慢性高血压啦，然后这个慢性的这个心律不齐啦，像这些东西能不能吃？可以吃，没问题啊。躲避这些重大疾病，尤其是这个突发脑溢血、突发心脏病这些，并不是说咱们这个东西啊会一起吃会有害，而是说你需要先把你这个急性的疾病给它放缓啊，当你的健康达到一个平稳的状态的时候再去服用啊，不要影响你这个突发疾病的一个治疗，这是根本原因啊，并不是说它会对你造成什么伤害呀，这个不会的。咱们这2款都是怎么讲，使用范围很广，而且也很安全啊，不会因为什么多吃个少吃个呀，让你身体出现什么变化了，这个不会的。Ya, jadi untuk jawabannya di sini Bu Kiki, yaitu tadi bertanya bisa nggak pada saat lagi konsumsi obat dokter secara bersamaan mengkonsumsi oral liquid dan Los Oligos. Di sini jawabannya adalah yang pertama harus diperhatikan dulu bahwa orang tersebut mengkonsumsi obat dokter itu untuk penyakit apa. Kalau misalkan penyakit parah seperti misalkan gagal jantung, ya ataupun penyakit yang sangat parah sekali, itu sebaiknya tidak dianjurkan. Ya, jadi harus obat dokter dulu untuk memperbaiki fungsi ataupun kerusakan yang terjadi pada tubuh yang bersangkutan, ya pelan-pelan pemulihan itu baru bisa konsumsi. Kalau misalkan untuk penyakit yang tidak parah, ya misalkan cuma sakit kepala ataupun misalkan sakit biasa, nah itu dianjurkan, itu bisa. Tapi kalau untuk penyakit yang parah itu tidak dianjurkan. Ya, penyakit parah kan banyak, misalkan penyakit parah yang gagal jantung, ya ataupun yang sangat parah sekali, penyakit kronis yang parah itu tidak dianjurkan. Nah, baik, terima kasih Miss Joy. Nah, kemudian ada pertanyaan kedua nih Miss Joy. Tadi kan kita juga dengarkan bahwa anak-anak juga rentan terhadap penyebaran COVID-19 ini kan. Nah, jadi juga membutuhkan imun yang kuat untuk anak-anak. Nah, pertanyaannya, anak-anak usia berapakah sudah bisa mengkonsumsi baik itu oral liquid maupun Los Oligos? 好，第二个问题就是说，您刚才有讲到说，小孩子也容易患上那个新冠肺炎嘛，所以这边一般几岁小孩可以服用口服液跟那个玫瑰寡糖？几岁开始可以服用？这个小孩啊，就是咱们这个口服液也是就比较常被问到的人群，就是一个小孩、孕妇和哺乳期妈妈这3种啊。首先，小孩要分两种来说，就是大部分的保健品，它在做的时候，它就会避免什么孕妇、小孩和这个哺乳期妈妈。为什么？因为这3种人群如果出现问题是最难说清楚的，大家明白吗？避免这种不能说清楚的状况，所以很多保健品上面都会标注这3种人群不能吃啊。但是针对于咱们这个口服液啊，可以有一点点这个活动的空间。我为什么这么说？首先，小孩吃奶的小孩，比如说1、2岁以下不要吃啊。哺乳期妈妈不要吃，因为你哺乳期的妈妈吃和你这个小孩吃没两样一样的，这妈妈喝下去。这个哺乳的时候，这小孩就相当于喝了。1、2岁小孩为什么不能喝因为咱们这个虫草和这个灵芝你就说它是平补，但是它小孩子太小了你可能你大人所谓的吃的这种平补的东西，对于小孩来说，它那个量还是多的，大家能明白吗？就是说一个2米高个子的成年人，你吃这么多，你可能小的小孩，你只能吃一丢丢按照这个比例来算的话，所以小孩子不要吃。那几岁可以吃你比如说这孩子7、8岁了，8、9岁或者10岁以上就是大概可能在这个8岁到14岁这个阶段，这个年龄段期间少吃，不要像成人一样一次喝这1瓶比如说一次给他喝个1/4，给他喝个1/3，然后你要去观察他，比如说你给他1/4，他喝完之后很正常没有出现什么容易出汗呀，或者是口干舌燥一直想喝水呀，没有出现这种状况，证明你没有给多如果这孩子，比如说你给了他一点点喝完了之后很容易口干舌燥
总是想喝水，然后会出汗这些，那你就需要再减量啊，再减量，去摸索一个适合你小孩子最这个合适的量啊，它是可以服用一点点的，但是量要控制好。 Ya, jadi untuk pertanyaan kedua, Ibu Kiki menanyakan bahwa anak umur berapa, anak kecil umur berapa bisa mengkonsumsi oral liquid maupun Los Oligos kita. Jadi di sini Miss Choi menjawab bahwa kenapa setiap suplemen makanan kesehatan diproduksi itu pasti ada 3 golongan yang tidak boleh mengkonsumsi. Yang pertama itu adalah ibu hamil. Yang kedua ibu menyusui, yang ketiga adalah anak kecil. Karena kalau misalkan terjadi apa-apa yang mungkin tidak disebabkan oleh suplemen itu, kita susah untuk menjelaskannya. Jadi ketiga golongan ini kalau bisa sebaiknya ditahan dulu, tidak. Ya, untuk anak kecil yang 1 sampai 2 tahun itu tidak dianjurkan, ya belum bisa dianjurkan. Untuk anak kecil yang dianjurkan itu adalah 8 sampai 14 tahun ke atas. Ya, tapi di sini untuk dosisnya itu adalah 1/4. Ya, 1/4. Ya, misalkan orang dewasa kan langsung, ya, misalkan orang dewasa kan 1 hari untuk oral liquid kan 1 hari langsung 1 botol ya, Bu Kiki. Betul. Oligos langsung 1 sendok makan. Nah, untuk anak kecil 8 sampai 14 tahun ini harus kita kontrol. Kita misalkan kita kasih 1/4, nah kita kontrol dulu. Habis dia konsumsi itu dia merasakan ada gejala misalkan seperti haus, ya keringat, ya kondisi tubuh panas, nah itu berarti kita dosisnya itu terlalu banyak. Itu bisa dikurangi 1/2. Kalau misalkan tidak ada gejala apa-apa, aman, nah itu berarti dosis yang kita kasih itu udah benar. Ya, jadi saya ulangin lagi, bagi yang ibu hamil, ibu menyusui, anak kecil, bayi di bawah 2 tahun, di bawah 8 tahun, itu sebaiknya tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi oral liquid ataupun Los Oligos. Untuk suplemen yang lain kan juga sama. Pada saat mereka produksi, ketiga golongan ini pasti pada kemasannya dituliskan tidak boleh untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak kecil, ataupun bayi. Nah, untuk anak yang 8 sampai 14 tahun ke atas, itu sesuai dosis ya, yaitu 1/4. Ya, kita kontrol dulu, habis dia konsumsi, kalau misalkan aman-aman saja, tidak ada seperti gejala keringat ataupun haus, nah itu berarti dosis yang kita kasih itu udah benar. Nah, baik. Terima kasih banyak Pak Gus. Baik, terima kasih Miss Joy atas informasinya hari ini. Sangat luar biasa sekali informasinya dan bermanfaat sekali bagi seluruh distributor. Nah, juga saya sampaikan kepada distributor yang pertanyaannya belum bisa terjawab hari ini karena waktu terbatas, bisa menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Nanti tim kami akan mencatat dan akan menyampaikan pertanyaan tersebut kembali ke Miss Joy ya. Jadi jangan kecewa ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sekali lagi terima kasih Miss Joy atas kehadirannya.